Kuates berhantu. So, kisah kuartus berhantu ni dia terjadi kepada seorang lelaki yang bekerja di terminal di salah sebuah airport di Malaysia. So, ya, macam adat dekat channel ni kita takkan reveal lah nama airport tu untuk menjaga image sebuah kawasan. So, nak dijadikan cerita, kisah ni terjadi kepada seorang kimbayu bernama Zaim. So, Zaim ni macam biasalah dijalankan tugas, and seperti malam-malam biasanya, keadaan dekat terminal tu akan sunyi berbanding dengan keadaan hiruk pikuk masa waktu pagi. Sebab waktu malam ni dah jarang dah orang akan ada kat terminal tu. Biasanya mungkin sama ada diorang akan tidur kat surau. So, mungkin yang ada pun orang-orang yang mungkin menunggu untuk next flight, dan hanya beberapa orang sahaja waktu tu. So, of course lah, memang sunyi lah terminal tu. Pada malam tu, si Zaim ni dia bekerja pada shift malam, yang mana dia bekerja di antara jam 2 pagi sampai 4 pagi. Bila dah habis waktu kerja, si Zaim ni bercadang untuk bergerak pulang ke kuartus. And kuartus dia dengan terminal hanya berjarak beberapa meter. And waktu kalau seseorang tu nak bergerak daripada terminal ke kuartus, dia perlu jalan satu jalan tar tau. Dia perlu lalu satu jalan tar, yang mana kat sebelah jalan tar tu dia ada satu padang bola yang ada beberapa mainan taman ataupun permainan budak-budak yang dah tak digunakan lah. So, memang agak seram. Malam tu Zaim berjalan ke arah kuartus dia dengan melalui jalan tadi lah. So, jalan, dia ternampak ada satu lembaga putih lah. Lembaga putih dekat kawasan padang bola yang jarang ada orang main kat situ. And sekarang dah pun jam 4 pagi. Dia nampak lembaga tadi ada dekat hujung kawasan padang bola tau. So, bila dia nampak macam tu, dia rasa macam, oh, okay, tak apa. Mungkin ada orang yang berdiri jauh daripada dia. So, dia nampak macam bayang putih je lah. So, bila dia jalan menghampiri benda tu, dia jalan pun jalan, dia nampak rupa-rupanya benda putih tadi tu adalah satu lembaga yang berbalut warna putih tau. Dia berbalut warna putih, and bila dia perhatikan dekat bahagian bawah, dia perasan yang kain tadi tu tak menyentuh lantai tau, tak menyentuh tanah. So, dalam erti kata lain, benda tu sedang terapung, and kain yang dipakai menutupi badan tu langsung tak jejak tanah. Waktu ni si Zaim dah pisang. Zaim macam, Astagfirullahaladzim. Dia nak buat keputusan untuk lari tau. Tapi bila dia lari, kalau dia lari, benda tu akan perasan. And mungkin akan melakukan satu
gerakan yang agresif. So si Zaim ni ambil keputusan untuk terus berjalan je. So dia berjalan, and dalam keadaan yang sama tau, dia nampak benda putih tu slow menghampiri dia, macam dia jalan and benda tu makin menghampiri. Dengan ekor mata nampak benda putih lalu sebelah dia, and dia terus berjalan. Selang beberapa meter dia berjalan, dia dah start rasa macam apa benda tadi sebenarnya. And aku tak tahu kenapa, tapi dia ambil pilihan tu untuk toleh. Kenapa tak balik je? So si Zaim ni pun ambil keputusan untuk toleh. Dia pun perlahan-lahan toleh ke belakang untuk tengok apa lembaga yang dia baru lintasi tadi. So bila dia toleh, lembaga putih tu dia macam ni tau. Lembaga putih tu daripada keadaan dia berdiri yang sedang terapung tadi, dia membongkok tau. Dia membongkok slow dalam keadaan macam kalau korang nak lari, so korang punya posture badan akan macam bongkok sikit tau, macam tu. So bila kononnya nak potong angin lah, nak laju kan, benda tu bongkok macam ni, terbang. Dia terbang ke arah si Zaim ni. Terbang ke arah Zaim. Zaim pun macam Allahu Akbar, lari sampai ke naik quarters. Dia terus lompat atas katil dengan kasut-kasut lagi. Kasut-kasut sekali dia lompat, selubung. Dia baca Al-Fatihah semua, baca ayat suci. Astaghfirullah. Ya Allah. So selang beberapa minit dia dah ada kekuatan sikit untuk buka dia punya kain tu, kain selimut tu. So, dia buka slow. Dia pandang ke arah tingkap. Tingkap dia ni adalah tingkap yang sliding tau. Sliding door. Bila dia toleh ke arah tingkap tadi dah terbuka. And dekat bahagian beranda ada satu makhluk warna putih yang sedang mencangkung tau. Mencangkung tengah tengok dia. And dia tahu makhluk ni tengah renung dia. Cuma dia tak nampak muka makhluk tu sebab rambut makhluk tu tengah tutup muka dia. So bayangkan ada satu makhluk, dia macam perempuan, dia tengah mencangkung macam ni, dalam keadaan kulit semua warna biru, warna kebiruan sebab dah pucat. Pandang macam ni, pandang dia. So si Zaim macam Astaghfirullahalazim. Dia terus selubung lagi sekali. And waktu kali kedua dia selubung ni, dia terus tidur sampai esok pagi. Bila pagi menjelma, si Zaim ni dia dikejutkan dengan bunyi kawan-kawan dia lah, bunyi suara kawan-kawan dia. Sebab kawan-kawan dia dah balik ke quarters, and dia dengar bila ada kawan-kawan dia cakap macam, "Woi Zaim, kau ni, kau dia pun pekerja yang berintegriti, takkanlah kasut pun bawa atas katil kan. Tahulah nak siap sedia, tapi janganlah sampai atas katil." So si Zaim ni macam tak peduli lah, lantak korang. So orang pun dah settle subuh, sarapan semua. And waktu tu lah si Zaim ni, dia bercadang untuk kongsi dengan member dia apa yang dilalui malam tadi. Waktu dia cerita kat kawan-kawan dia ni lah, kawan-kawan dia dah macam serius lah tu. And kawan-kawan dia tahu, beberapa kawan-kawan dia ni sebenarnya dah tahu dah tempat tu memang keras. Dan ada juga beberapa kali terdengar berita bahawa mereka yang bekerja beruniform ni sering diganggu bila mereka balik kerja. Dan mungkin di antara mereka ada yang kena persis yang dilalui oleh si Zaim. Dan sekarang quarters tu pun dah dirobohkan, and kita pun tak tahu kat mana makhluk berambut panjang tu ada. Entah kat tingkat bilik korang. So, dengan pengalaman seram tadi, maka kisah kuartus berhantu pun tamat. Asal? Takut? Aku yang baca buku hitam, korang pula yang seram.